Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita sambung sikit lagi pembincangan kita mengenai faslun fi khisalil fitrah, perkara-perkara yang dianggap sebagai fitrah sebagai seorang muslim dan juga muslimah melakukannya. Kita berhenti sebelum ni pada perkataan musannif wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Kita ulang balik sedikit sebelum tu. Wa yakhdhiba asy-syaiba bi humratin aw sufratin wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية ونتف اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما. Dalam bahasa Melayu terjemahan, menginaikan, iaitu sunat menginaikan uban dengan warna merah atau kuning dan menginaikan dua tangan dengan kaki dan menginaikan dua tangan dan kaki bagi wanita yang telah berkahwin. Dimakruhkan. Kemudian dimakruhkan qaza'. Qaza' ni mencukur sebahagian rambut kepala pada satu tempat atau pada tempat yang banyak. Mencabut uban atau janggut, berjalan dengan satu kasut dan memakannya sambil berdiri. Okey, itu dalam bahasa Melayu. Jadi kita sambung sikit. Wa yakhdhiba asy-syaiba bi humratin aw sufratin. Disunatkan juga bagi kita untuk menginaikan kita punya uban dengan warna merah ataupun warna kuning. Sebab Nabi buat lagu tu. Haram kalau kita inaikan uban dengan warna hitam. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, haram kita inaikan uban kita dengan warna hitam. Tapi warna merah, warna kuning itu disunatkan. Wal muzawwajatu ay wa an takhdhiba. Al muzawwajatu yadayha wa rijlaiha bil hinna. Disunatkan juga bagi perempuan yang sudah berkahwin untuk menginaikan tangannya dan juga kakinya dengan inai. Itu kalau suaminya suka. Itu kalau hamba tuannya suka. Sunat bagi muzawwajah. Muzawwajah iaitu perempuan yang dah berkahwin. Sunat bagi dia untuk menarik perhatian suami dia, menginaikan tangan dan juga kaki. Okey, selesai. Dan apa yang telah kita sebutkan sebelum ni, daripada memakai celak, memotong misai, memotong kuku, bersiwak, sunat semua sekali tu kita mulakan dengan yang kanan. Manakala kita nak potong misai, ni yang kanan dulu, barulah kita potong yang kiri. Okey. Sedikit hukum hakam mengenai perempuan ni disebut dalam kitab ni, wa tahrimul wujunah. Haram bagi perempuan memakai apa tu orang panggil, yang merah-merah tu kat muka tu. Make up. Haram. Boleh kalau untuk lelaki, untuk suami dia sahaja. Tapi kalau nak pakai make up, tak merah dengan lipstiknya, dengan apa semua tu, dengan tujuan nak menarik perhatian orang yang bukan mahram, punya haram. Sekadar nak pakai dalam rumah tidak ada masalah lah. Okey. Wa kadza yahrumu 'alaiha wasu sya'riha binajisin aw sya'ri adami mutlaqan. Begitu juga haram bagi perempuan untuk menyambungkan, sama ada perempuan tu berkahwin ataupun belum berkahwin. Haram bagi dia menyambungkan rambutnya dengan bulu-bulu najis. Contoh dia sambungkan rambut dia dengan bulu babi, bulu anjing, itu dah haram. Ataupun dia sambungkan rambut dia dengan bulu-bulu manusia. Bulu-bulu manusia. Dan rambut dia ambil rambut orang lain, dia sambung ke rambut dia, haram. Ataupun rambut dia ambil bulu orang lain, ikutlah bulu benda pun disambungkan ke rambut dia, haram. Sama dia dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Jadi kita sebut, kalau perempuan tu berkahwin ataupun tidak,
hukumnya tetap haram dia menyambungkan rambut dia dengan rambut ataupun dengan bulu yang najis ataupun dengan bulu daripada manusia. Abi tahiri illam takun firasha. Begitu juga haram. Ini khusus bagi perempuan yang belum berkahwin. Belum berkahwin. Haram bagi dia menyambungkan rambut. Belum berkahwin, haram bagi dia menyambungkan rambut walaupun dengan rambut yang bersih, walaupun dengan bulu yang bersih. Wa bi tahiri in lam takun firasha. Berbeza kalau dah berkahwin. Dah berkahwin, dia nak sambungkan rambut bagi nampak comel, rambut dia pendek, tak tumbuh-tumbuh rambut. Jadi dia sambungkan rambut dengan rambut yang lain, rambut yang bersih lah. Yang penting bukan rambut manusia, bukan rambut najis, rambut binatang-binatang lain yang bersih, bulu-bulu binatang lain yang bersih, disambungkan ke rambut dia. Dan dia tu dah berkahwin, dan suami dia suka, tuan dia suka, sebagai seorang hamba, tuan dia suka. Ketika itu tidak ada masalah. Seterusnya dipindahkan pada perbahasan seterusnya. Wa yukrahul qaza', dimakruhkan kita qaza'. Qaza' ni kita potong rambut sebahagian dan tinggal sebahagian. Tak? Contoh rambut ni kita buat tompuk satu kat sini. Bulat ke, left ke, kosong. Left tu kosong, kita cukur bahagian left tu. Tu kena makruh. Ataupun yang budak muda sekarang buat apa? Sini satu line, sini dua line, sini tiga line, botak tak? Tengah-tengah antara line tu ada rambut. Makruh. Tak haram Tidak haram dalam mazhab Syafi'i. Kena makruh sahaja. Itu maksud qaza'. Halqu ba'dil ra's min mawdi'in wahid aw mutafarriq. Kita cukur rambut kepala pada satu tempat ataupun tempat yang banyak. Tu. Jadi cukur 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Tu. Lepas tu yang lain tu ada rambut. Bahagian lain tu ada rambut. Itu kena makruh. Begitu juga budak kecil. Makruh kita buat anak kita lagu tu. Kita ada anak kecil lelaki. Tak. Kita ambil, kita cukur. Tinggal separuh, biar separuh. Makruh. Ataupun kita tengok dia buat, kita biarkan. Hukum dia makruh kat atas diri kita lah. Budak kecil tu tidak ada hukum lagi kat atas dia. Okey, wala ba'sa bihalqi liman la yakhif wa ta'ahhudu nahi wala yusan. Tidak mengapa, kata Syekh, tidak mengapa kita cukur rambut bagi orang yang malas nak jaga rambut lah. Macam saya lah, tak berapa nak minat jaga rambut. Tak. Jadi cukur ataupun botok kan, mudah. Tidak ada masalah. Ataupun biarkan juga tidak ada masalah. Bagi orang yang boleh jaga rambut dengan baik, mana smart. Sikat dengan baik, dengan minyaknya, dengan gel dia. Tak. Yang tu boleh dia simpan. Kalau rasa susah nak jaga, cukur, tidak ada masalah. Dan sunat kita, kalau rambut panjang, kita belah tengah. Dikatakan Nabi juga belah tengah. Wala yusan illa fi nusukin lidhakar. Di sana ada beberapa tempat sunat kita cukur rambut. Yang saya sebut tadi tidak mengapa. Wala ba'sa, tidak ada masalah. Kalau orang tu jenis susah nak jaga rambut, dia cukur rambut dia. Ataupun jenis senang nak jaga rambut, dia biarkan rambut dia panjang. Itu tidak mengapa. Kemudian berpindah kepada hukum sunat. Ada beberapa tempat sunat bagi kita cukur rambut. Yang pertama ialah ketika mana nusuk. Nusuk ni kita buat haji lah. Ketika tahallul tu kita cukur semua rambut yang ada dekat kepala. Itu sunat. Yang kedua, waliman khasyiya min tarki masyaqqah. Bagi orang-orang yang kalau dia biarkan rambut dia akan dapat satu kesusahan. Boleh jadi kelimomo. Tak. Keluar. Elok. Malish. Waliman khasyiya min tarki masyaqqah. Yang kedua, sunat kita cukur rambut kalau kita biarkan rambut itu menyebabkan kesusahan. Ada kutu babi, kutu anjing, kutu apa lagi? Kutu lembu, ikutlah. Apa-apa jenis kutu tu. Kelimomo. Jadi susah, gatal dan sebagainya. Ketika itu sunat bagi dia cukur. Yang ketiga,
Bagi budak yang baru lahir, sunat kita cukur jambul kita panggil tak? Cukur semua sekali rambut dia. Yang keempat, wal kafiru idza aslam. Kalau orang kafir masuk Islam, sunat juga dia cukur rambut dia tu. Bagi kesan kekufuran tu hilang belaka daripada badan dia. Jadi cukur rambut tu. Biar rambut yang baru tumbuh tu rambut yang ketika mana dia tengah Islam. Yang keseterusnya, wa natfu syaib. Okey. Makruh juga kita cukur ataupun cabut kita punya syaib. Syaib ni ialah janggut. Makruh cabut, makruh cukur. Li'annahu nur. Sebab kita punya uban itu ialah nur, cahaya lah. Peringatan munabih kepada kita nak mati dah ni. Jadi ibadat tu lebih sikit lagu tu. Malah dikatakan dalam kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi, walau qila bi tahrimihi lam yab'ud. Kalau dikatakan hukum dia haram cukur rambut, cukur uban, tak, maka tidak jauh. Tidak jauh lah kalau nak dikatakan hukum cukur uban itu haram pun tidak ada masalah. Cuma itu qil, walau qil, kalau dikatakan, tidak dianggap sebagai mazhab lah. Mazhab yang muktamad kekal hukum dia makruh sahaja cukur ataupun cabut uban, tidak haram. Wa natful lihyah, makruh juga kita cabut kita punya lihyah ni. Hukum cabut hukum dia makruh. Sebab dah nampak macho dah nampak muda, hukum dia makruh. Ataupun kita ambil kibrit. Satu benda yang boleh menyebabkan warna hitam jadi warna putih, kibrit. Ketika itu juga makruh. Kita muda lagi, sengaja nak bagi nampak putih, makruh. Wala ba'sa bi tarki sibalain, tidak ada masalah kalau kita nak biarkan sibalain. Sibalain ni dia tumbuh bulu kat sini ni. Sebahagian orang tumbuh bulu sini. Jadi dia cukur misai dia ataupun dia potong biar nampak kemerahan bibir. Lepas tu tepi ni dia tinggal sibalain, bulu yang ada kat sini dan juga kat sini. Tidak ada masalah. Wa yukrahu bila uzrin al-mashyu fi na'lin wahid. Juga makruh kita berjalan di atas satu selipar. Mana berjalan pakai satu selipar je. Ataupun satu kasut je makruh. Tak comel lah, nampak tak? Tu. Li sihhatin nahyi anhu, sebab ada larangan lah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makruh tu kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, berjalan atas satu kasut, tak, dengan pakai satu kasut, satu selipar, tidak ada masalah. Hukum yang sama pada khuf. Kita pakai satu khuf berjalan, satu lagi tak pakai khuf. Nak nampak macam orang gila. Hukum dia makruh. Yang terakhir ialah inti'al. Bima yakhsha minhu as-suqut, atau bima yukhsha minhu as-suqut hala kaunin qa'ima. Wal inti'al, kita memakai kasut dalam keadaan berdiri, hukum dia makruh. Kita pakai selipar dalam keadaan berdiri, hukum dia makruh. Itu pun kalau selipar yang kita pakai ataupun kasut yang kita pakai tu jenis dia, kalau jenis kasut tu kalau pakai berdiri menyebabkan kita boleh jatuh. Selipar tu jenis dia kalau kita pakai menyebabkan kita boleh jatuh, kemungkinan jatuh tu ada. Tak, ditakuti jatuh disebabkan selipar tu ada. Tak, okey. Ketika itu makruh. Tapi kalau selipar yang kita ada hari ni, kasut yang ada hari ni, saya rasa tak pakai tidak menyebabkan jatuh, maka tidak makruh. Jadi memakai selipar dalam keadaan berdiri bukan makruh mutlaqan, tak. Makruh kalau kita takuti, kalau kita pakai berdiri menyebabkan kita jatuh, itu makruh. Kalau tidak ada masalah untuk kita pakai berdiri. Dan kalau kita nak cabut kasut, sunat kita cabut yang keadaan kita dah duduk. Duduk molek baru cabut kasut. Duduk molek baru cabut selipar. Lepas tu selipar kasut kita tu kita letak kat mana? Belakang kita. Pegang kat belakang. Atau berjam aisar, kepit kat sini. Tu. Ataupun kita nak semayang lah, kita letak belah belakang, kat belakang ataupun dekat belah kiri kita. Itu pun kalau kat belakang dan kiri kita tidak ada orang. Kalau ada orang maka letak kat depan kita lah. Itu adab lah, adab-adab yang sepatutnya kita lakukan. Jadi sekadar itu saja untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi faslun wa furudul wudu'i sittah. Satu fasal yang baru yang membicarakan tentang fardu wudu'. Fardu wudu' itu ada 6.
niat yang pertama, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh dua tangan hingga siku, yang keempat sapu ataupun basuh sapulah sesuatu daripada rambut kepala ataupun bulu ataupun kulit kepala. Yang kelima basuh kaki. Yang keenam ialah